Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir dalam satu sesi penyataan media daripada MCCC, iaitu Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti Malaysia. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Tan Sri Musa Hassan selaku peneraju utama kepada MCCC, Malaysia Community Crime Care Association, dan juga tidak lupa juga kepada Datuk Nazri yang merupakan timbalan Presiden kepada MCCC. Pada hari ini kita akan mengadakan satu sidang media yang begitu penting. Kerana kita akan bercakap satu tajuk yang melibatkan masa depan negara kita. Peranan NGO sudah tentulah menjadi suara kepada masyarakat untuk mengimbangi peranan kerajaan, peranan pihak berkuasa, supaya pihak berkuasa dapat menjalankan tugas dengan baik. Dan sudah tentulah MCCC selaku Pertubuhan Keprihatinan Jenayah Komuniti ini mempunyai tanggungjawab yang begitu berat untuk memastikan jenayah-jenayah yang ada dapat dikurangkan, kesedaran jenayah dapat ditingkatkan. Dan pada hari ini merupakan hari yang bersejarah, kerana kita didatangi dengan Tan Sri Musa Hassan yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau merupakan seorang bekas ketua polis negara yang tidak perlu diperkenalkan. Kita banyak ketua polis negara, tetapi untuk mendapat satu bekas ketua polis negara yang bersara dan masih lagi terlibat secara aktif dalam dunia kemasyarakatan, dalam landscape negara, amat sukar untuk dapat. Dan saya daripada MCCC berbesar hati pada hari ini dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media kerana datang bersama kita hari ini untuk menyokong usaha yang dilakukan oleh MCCC. Dengan tidak menengahkan masa, saya menjemput Tan Sri Musa Hassan untuk meneruskan sidang media pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak media kerana hadir pada hari ini, pada petang ini, untuk sesi bersama dengan MCCC dan MHO. Ingin saya memperkenalkan rakan-rakan saya di sebelah saya, iaitu Datuk Nazri adalah timbalan pengurusi MCCC. MCCC ini tadi adalah NGO saya, Malaysian Community Crime Care, di mana tanggungjawab kita adalah untuk memberikan penerangan kepada masyarakat berkaitan dengan jenayah dan juga cara-cara mencegah jenayah, dan juga membantu mangsa-mangsa jenayah. Dan kita telah dapat menerima banyak-banyak maklumat daripada orang ramai yang saya rasa perlu diberitahu kepada pihak penguatkuasa supaya kita dapat menjaga negara kita dengan baik. Dan di sebelah saya Datuk Isham. Datuk Isham adalah NGO Malaysia Humanitarian Organisation, MHO. Saya juga dilantik sebagai penasihat MHO kerana kita ada hubungan kerjasama di dalam membantu mangsa-mangsa jenayah. Dan hubungan kerjasama antara MCCC dan MHO ini tadi adalah diperlukan kerana kadang-kadang ramai mangsa-mangsa jenayah itu tadi datang berjumpa dengan kita untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan supaya pihak polis dapat memberikan kerjasama dalam mengambil tindakan terhadap penjenayah. Dan dengan hubungan kerjasama dengan MHO, saya juga berterima kasih kerana MHO mempunyai satu panel lawyer, panel peguam yang boleh membantu pihak MCCC sekiranya kita punya klien ataupun kita punya pengadu-pengadu ni tadi memerlukan nasihat perundangan, ya, insyaAllah. Jadi itu adalah saya ucapkan terima kasih kepada MHO kerana MCCC dan MHO dapat bekerjasama bersama dalam menangani masalah-masalah jenayah dalam negara. Pada hari ini saya juga ingin maklumkan bahawa saya
ingin menyatakan tentang maklumat yang telah saya terima baru-baru ini. Saya mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana saya baca di akhbar banyak dadah-dadah dirampas berkilo-kilo dan bertan-tan. Ini menampakkan bahawa PDRM telah menjalankan tugas mereka dengan baik, insya-Allah, kerana untuk mencegah daripada jenayah-jenayah ini tadi dipasarkan di dalam masyarakat. Dan saya ucap terima kasih kepada pengarah narkotik kerana berusaha dalam mengambil tindakan ini tadi, ya. Jadi itu Datuk Seri Ayub Khan. Baru-baru ini saya juga baru terima, kadang-kadang kita hanya mendapat maklumat tentang tangkapan besar-besaran, tetapi kita terlupa bahawa wujud pusat-pusat hiburan dalam negara ini yang juga membekalkan dadah kepada pengunjung-pengunjung pusat-pusat hiburan. Baru-baru ini saya telah menerima satu maklumat daripada masyarakat, daripada orang ramai yang memberikan saya senarai pusat-pusat hiburan yang terlibat dalam pengedaran dadah kepada mereka punya customers. Pusat-pusat hiburan ini tadi adalah pusat-pusat hiburan yang selalu menjalankan techno music, bukan karaoke, ini techno music. Kerana yang akan hadir semua adalah orang muda. Dan kita dapati bahawa mereka ini tadi, pusat-pusat ini menjalankan penglibatan penjualan dadah seperti designer drugs, iaitu dadah yang cara baru, iaitu ketamin, kokain, ekstasi, dan juga minuman-minuman jus buah-buahan yang telah di-glaze. Glaze maknanya diletakkan dadah, ya, di mana apabila seseorang itu tadi minum, dia akan berasa high. Dan akibat daripada ini berlaku juga kematian di kawasan-kawasan berhampiran dengan pusat-pusat ini tadi. Baru-baru ini kita dapati bahawa ada seorang seorang lelaki, ya, meninggal dunia dalam kereta pukul 3 pagi di luar kelab tersebut. Jadi ini menampakkan bahayanya dadah itu tadi yang boleh merosakkan masyarakat. Jadi di sini list nama ini telah diberikan kepada saya, kerana list ini mengandungi tempat-tempat di mana penjualan ini dibuat, termasuk siapa pengusaha mereka dan juga orang tengah yang cuba menghubungi penguat kuasa agar dapat mereka ini tadi tidak mengambil tindakan, ya, supaya mereka dapat menjalankan kegiatan haram mereka dengan tanpa diganggu oleh penguat kuasa. Jadi oleh kerana itu saya akan memberikan list ini tadi kepada Datuk Ayub Khan untuk beliau mengambil tindakan, ya, memeriksa tempat-tempat ini dan juga mengambil tindakan. Tempat-tempat pusat ini tadi bukan sahaja menjual dadah, tetapi mereka juga mempunyai GRO warga asing yang hanya bekerja dengan datang sini dengan social pass, ya. Dan oleh itu wujud juga kegiatan-kegiatan seperti pelacuran dan macam-macam lagi berlaku di situ, ya. Dan mereka tadi bekerja tanpa permit dan macam-macam lagi. Oleh itu saya GRO yang terlibat ini seperti GRO Vietnam, China, Thailand, ya, dan juga ada daripada Rusia, okey, dan Uzbekistan, ya. Jadi saya berharap bahawa dengan ini saya mintalah pihak penguat kuasa, iaitu pihak polis, bekerjasama dengan immigration dan juga SPRM untuk mengambil tindakan terhadap outlet-outlet ni tadi, supaya kita dapat mencegah daripada dadah-dadah ini tadi dijual pada khalayak ramai yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang ramai, terutama sekali anak-anak muda kita. Okay? Dengan itu saya juga mohon agar SPRM, okay, menyiasat siapakah PR ini tadi, kerana PR ni lah yang selalu merasuah
penguatkuasa. Ya, jangan kita sibuk nak tangkap penguatkuasa saja. Tetapi PR ni tadi tak diambil tindakan. Kerana mereka inilah puncanya yang memberi rasuah kepada penguatkuasa agar mereka tidak mengambil tindakan, agar tidak mengganggu operasi kegiatan haram mereka. Jadi saya berharap dengan list yang saya akan serahkan kepada pihak polis, iaitu Datuk Ayub akan mengemblengkan tenaganya bersama dengan Immigration dan juga SPRM untuk menyiasat dan mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat, iaitu ketua-ketua sindiket yang terlibat, PR yang terlibat, dan juga mereka yang terlibat dengan penjualan dadah tersebut. Jadi itu adalah ingin yang saya nyatakan. Dan insyaAllah saya akan membantu memberi maklumat lagi sekiranya saya terima apa-apa maklumat agar pihak kuatkuasa dapat mengambil tindakan yang berkesan terhadap perkara ini. Jadi itu saja yang ingin saya beritahu. So kalau ada apa soalan silakan. List tu ada satu je, tetapi ada beberapa outlet lah, ya, berbelas outlet. Ya, saya tak ada. List paling banyak adakah di KL Selangor atau Di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Ya. Berbelas tu di Kuala Lumpur dan sendiri. Di Kuala Lumpur. Berapa masa akan berikan list ni kepada Datuk Ayub? Saya dah hubungi beliau dan saya akan berikan tarikh kepada beliau bila nak jumpa lah. Saya tunggu tarikh untuk berjumpa dengan beliau. Sebenarnya PR berapa ramai kan sih? Ha? PR kepada sindiket. PR? Berapa ramai? Berapa ramai? PR. Berbelas lah. Berbelas juga PR. Juga. Ya. Dan dalam list tersebut juga memberitahu siapakah owner ataupun tuan punya klub-klub tersebut. Apa dia? Itu saya tak tahu. Itu sebab saya rasa pihak polis ataupun kuasa perlu juga mengambil tindakan terhadap outlet hiburan. Kerana baru-baru ni saya baca dalam surat khabar semua tangkapan yang besar-besaran saja. Ya, tapi outlet hiburan ni tak nampak pula ada tindakan. Kan? Jadi outlet hiburan ni perlu dijaga juga. Ya. Di belakang Ada VIP itu saya tak tahu. Ya, itu polis kena siasat lah. Okay? Kalau ada orang beritahu saya akan maklum pada pihak polis lah. Kerana saya bukan polis lagi, saya tak ada kuasa menyiasat. Aziz, adakah Aziz merasakan klinis ni bermula dibuka selepas pandemik? Sekarang dibuka terbuka lah. Dulu semasa kita COVID dulu kan ditutup semua. Walaupun tutup tapi buka je ke? Buka secara rahsia. Okey, secara rahsia. Hanya orang tertentu dibuka boleh masuk. Okey. Tansi, minta komen isu lain dia apa? Ayo apa dia? Isu siasat dia mention dia ada dakwa Tansi terima duit daripada kartel jenayah. Komen kan? Saya nak tahu siapa kartel yang beri duit kat saya. Beritahulah nama dia. Kan? Jangan cakap kartel aja, siapa kartel yang beri kat saya. Itu dia. Okey. Dia Tansi boleh minta bukti lah. Nombor satu, saya dulu banyak orang kata saya ambil rasuah, tapi saya buat report, SPRM dah siasat saya. Okey. Aziz, adakah Aziz merasakan kemungkinan ada kaitan dengan PBT juga di KL dalam hal kelab? Dalam perkara ini saya merasakan bahawa mereka PR ni tadi dia akan banyak ada hubungi semua penguatkuasa lah. Ya. Kalau tidak takkan mereka boleh operate secara terbuka begitu dan juga tidak siapa mengganggunya. Jadi saya merasakan wujud juga hubungan mereka dengan PBT. Jadi macam Tansi rasa Tansi nak maklum kepada Datuk Ayub di SDM Kiaman, adakah ada Tansi rasakan tak percaya kepada narkotik Kuala Lumpur kan? Okay. Tak apalah, pasal dia pengarah narkotik. So berilah pada pengarah. Dia pengarah tahulah nak buat macam saya dulu orang beri kat saya. Kerana saya IGP dan saya akan arah pegawai saya siapa yang saya percaya untuk buat. dan sudah ada kemungkinan pemerintah pusat hiburan ni
sebahagian daripada sertifikat pengedaran anda. Macam mana? Adakah pemindik kesanjuran ni part of the sertifikat pengedaran anda? Dia memang. Dia syndicated. Ya. Syndicated ni maknanya dia kumpulan lah. Dia ada dia punya financial, dia ada ketua dia ada macam-macam lah. So, apa pandangan Tan Sri? Adakah keadaan memang semakin serius? How do you see? Saya merasakan ianya semakin serius kerana kita melihatkan undang-undang kita ni tadi, umpamanya SOSMA pun dah tak boleh dikuatkuasakan lagi. Okey. Baru-baru ni saya dimaklumkan bahawa POKA pun ada masalah. Kan? Jadi kalau tanpanya undang-undang ni ada semua, so macam mana pihak polis nak mengambil tindakan? Kita ikat pihak polis punya tangan tanpa kuasa, dia nak ambil tindakan macam mana? Lepas tu kita kata polis corrupted. Tak adil lah kan? So berikan kuasa tu pada pihak polis, dia tahu lah nak ambil tindakan. Ni kuasa tadi nak masuk pun tak boleh. Macam mana nak ambil tindakan? Okey. So bagi saya undang-undang itu perlu. Dulu dah ada undang-undang dah cukup dah. Kita dah ada EO dulu, gangster semua pun suka ditangkap. Tapi lepas tu dimansuhkan pula. So bila mansuh, dia orang naik tocang lah. Timbul balik gangsterism. Sekarang ni kita nak enforce law pun tak boleh. Dia orang naik tocang lagi lah. Okey. Betul. Itu saya tak tahulah, sasat lah dulu. Ya. Kerana dia bukan jumpa semua orang. Dia akan jumpa pegawai atau puak-puak kuasa yang boleh berpakat atau bersebat dengan mereka. Bukan semua orang dijumpa, tak. Segelintir. Ya, segelintir. Dia jumpa semua orang, separuh orang strict, dia kena tangkap lah. Okey. Lain soalan? Sila. Tan Sri, saya tengok muzik yang teknik muzik ni macam selain daripada itu macam dangdut ke apa ke ada. Dangdut saya tak pernah dengar pula. Okey, dangdut selalunya yang pergi orang tua-tua. Kan? Orang tua tak ada laporan yang Macam mana? orang tua je. Dia pun pada orang tua ni tadi. Tapi tak ada menerima laporan orang tua terlibat dalam. Tak ada. So, saya orang tua tak ambil dadah. Tak tahulah, ada juga orang tua ambil dadah. Macam kita tak ada. Orang tua tak sedar diri. Okey. Ada juga. Kita tak boleh kata semua orang muda yang ambil dadah, orang tua pun ada. Tapi tak ramai lah. Kan? Ada beberapa pusat hiburan sebelum ni yang dah kena terbun 2 kali buka balik. Kena terbun, buka balik. So yang ni kalau terakhir report pun ada kemungkinan dia kena terbun, lepas tu dia tutup sekejap, buka balik. Kita kena siasat secara menyeluruh. Kalau kita telah menyerbu tempat tersebut, kenal pasti siapa pengusaha dia. Kan kita tengoklah bank account dia semua, berapa banyak duit dia dapat. Kita ambil lah, bawa amla ke apa ke. Kan? Janganlah kita nak tangkap dia kerana nak jual dadah aja. Kan banyak undang-undang lain kita boleh gunakan. Tentukan bahawa mereka tak boleh operate lagi. Itu aja. Tapi kita tak siasat secara menyeluruh. Itu sebab saya cakap tadi, pihak polis perlu bekerjasama dengan immigration dan juga dengan SPRM. Memandangkan ada GRO. GRO ni tidak ada work permit. Bila tidak ada work permit, immigration boleh ambil tindakan. Kan? Itu human trafficking lah. Kan? Atip Som boleh masuk lah. So kita ada banyak undang-undang. So kalau kita buat secara menyeluruh, saya rasa mereka tak boleh buka lagi. Kan? Mungkin saya boleh tambah apa yang MCC cuba nak highlight hari ini. Di sebalik usaha pihak narkotik yang berusaha keras dalam membuat tangkapan besar-besaran yang menyebabkan penyeludupan dadah daripada luar ke dalam negara, kita dapat lihat bahawa fokus terhadap kelab-kelab
pusat-pusat karaoke ini seolah-olah dipinggirkan. Jadi kita ingin memberikan tekanan, desakan terhadap narkotik untuk memberikan tumpuan khas terhadap pusat-pusat hiburan. Kerana yang kita dapat daripada kajian lapangan kita, ini kajian lapangan. Di waktu PKP ni ada figure-figure baru yang mula membeli KTV lama, dan tujuan mengambil alih KTV ini bukanlah bagi tujuan menyanyi ke apa, tetapi tujuan pengedaran dadah. Ini melalui kajian lapangan, dan kita minta polis siasat dakwaan ni sama ada benar atau tidak benar. Saya tekankan sekali lagi, pengambilan, pembelian, acquire pusat-pusat karaoke ini bermotifkan pengedaran dadah. Ini kajian lapangan. Dakwaan ini benar atau tak benar, kita minta pihak polis untuk siasat. Kerana kita dengar secara meluas melalui sumber-sumber yang kita dapati bahawa kegiatan pusat-pusat karaoke yang terlibat ni memberikan fokus utama penjualan dadah sintetik, seperti yang Tan Sri sebut tadi, yang jus, ekstasi dan lain-lain lagi. Jadi kita bimbang apabila pihak PDRM terlalu mengabaikan, kalau ikut yang Tan Sri cadangkan sebelum ni, pada pusat-pusat karaoke yang telah dikenal pastilah terbanyak melibatkan pengunjung-pengunjung yang menggunakan dadah ni, mungkin perlu ada pemantauan yang lebih keras, kuat. Kita Sri cadangkan apa tu? Saya dulu, masa saya bertugas dulu lah, saya letak lori polis depan KTV ni semua, depan outlet ni. Siapa close, saya saya kencing. Itu masa dulu banyak tutup. Jadi FCC ingin mencadangkan, yang mana mungkin dalam senarai yang kita akan bagi ni kepada pihak narkotik, mungkin diletakkan truk polis, siapa yang keluar ambil urin. Mungkin itu dapat mengurangkan, sebab ini benda yang serius. Sebab ini melibatkan kita punya pemuda-pemudi kita, yang melibatkan generasi kita yang akan datang. Kalaulah mereka dicemari daripada awal, sudah tentulah akan merosakkan negara kita. Berbeza dengan penagih-penagih zaman dadah dahulu, mereka banyak duduk di lorong-lorong. Pengguna dadah hari ini, mereka di kalangan profesional, di kalangan peniaga, di kalangan usahawan, yang mana terjebak dengan dadah yang berkonsepkan hiburan. Juga pegawai kerajaan. Juga pegawai kerajaan. Sebab menggunakan dadah bagi tujuan hiburan. Jadi kita hari ini, kita ada maklumat, dan kita ada maklumat ni untuk kita minta bekerjasama dengan pihak PDRM supaya PDRM dapat menyiasat perkara ni. Kerana tujuan kita tak ada benda-benda yang lain. Tujuan kita adalah kita bimbang, kalau perkara ini dibiarkan, dilihat sebagai satu isu yang tidak penting, sebenarnya isu ini sangatlah penting. Mungkin ada pihak duk fikir macam mana syabu, macam mana orang duduk rumah hisap syabu. Mereka terlepas pandang yang lebih besar ini adalah pengedaran dadah di pusat hiburan. Jadi kita insyaAllah, dan dalam masa yang sama kita juga mengajak kepada seluruh yang berada di luar untuk menyalurkan maklumat kepada pihak PDRM. Sekiranya mungkin ada di kalangan orang masyarakat takut untuk berdepan dengan PDRM untuk memberi maklumat, kita akan membuka talian aduan hotline untuk komuniti prihatin. Apa maksud komuniti prihatin ini? Masyarakat yang prihatin terhadap negara, yang bimbang terhadap kerosakan yang bakal berlaku dalam negara, yang bimbang negara kita akan rosak, remaja kita akan rosak, pemuda kita akan rosak, kaki tangan kerajaan kita akan rosak, kaki tangan swasta akan rosak. Maka mereka ingin memberi laporan. Kita akan membuka satu talian hotline. Di belakang kita dah ada nombor dia sendiri, kita akan umumkan lagi. Talian hotline untuk memberikan aduan. Dan aduan ini kita akan guna dan kita akan kongsikan dengan pihak berkuasa yang terlibat. Sama ada pihak polis, sama ada penguatkuasa di kalangan immigration, custom dan lain-lain lagi.
Dan lepas ni kita akan minta Tan Sri untuk melancarkan hotline ini. Dan kita hari ini ingin memberi mesej yang jelas. MCCC akan bersama-sama masyarakat dan bersama-sama dengan pihak kerajaan, khususnya penguatkuasa, bagi untuk mengurangkan dan membasmi gejala-gejala tidak sihat dan bermoral dan jenayah. Dan kita juga akan membuka satu talian hotline yang mana kita akan memberikan kaunseling undang-undang secara percuma kepada masyarakat sekiranya mereka berdepan dengan masalah-masalah yang melibatkan jenayah, masalah-masalah melibatkan kezaliman, masalah melibatkan penindasan, masalah yang melibatkan ugutan dan apa-apa saja yang boleh merugi, menjejaskan kehidupan mereka. Kita akan memberikan, mereka boleh mengadu kepada MCCC. Kita akan cuba bantu dan kita akan memberikan sokongan melalui panel-panel peguam kita untuk membantu mangsa-mangsa, untuk membantu pelapor-pelapor supaya maklumat-maklumat yang mereka berikan ini akan sampai sekaligus akan menguntungkan negara. Dah? Ada soalan ni? Sebelum kita nak. Kalau ada Apa dia? Spesifik dalam 15. Okay, kita akan melancarkan talian hotline kita. Kita akan buat pelancaran sikit kalau boleh. Dan media minta pihak media untuk tolong highlightkan ni input ni. Okey. Action one more time. Ya. Saya sini ya.